Selamat petang and good evening. Okey, kita sambung kelas kita minggu ini. Minggu ini kita nak buat latihan penulisan dan setiap kali kita buat latihan penulisan, cikgu memberikan kamu pelbagai teknik untuk turut berfikir dan mencari idea dalam bahasa Melayu. Okay? So in our class, we learn to think, speak, write and speak professionally in BM. Think first. You must think in BM. There's nothing wrong thinking in English. Nothing wrong. You just have to translate it properly. You need to know the ways of saying things. Sebab tu dalam kelas kita juga kita buat ways of saying things supaya kamu dapat berfikir, menulis dan bercakap, bertutur dengan bahasa Melayu yang betul. Okey. Kita nak lihat satu latihan penulisan hari ini. Latihan penulisan kita hari ini berkaitan dengan satu topik yang boleh ditanya dalam pentaksiran kamu untuk tahun 4, 5 dan 6. Okey, apakah aktiviti yang kamu nampak dalam bahan grafik ini? Tarik tali. Ini acara tarik tali. Acara-acara sukan seperti tarik tali ini, okey, biasanya diadakan. Okey, ada banyak lagi acara-acara lain. Ini dikenali sebagai sukan apa? Apa jenis sukan ini? Apakah jenis sukan ini yang biasanya diadakan dalam sesuatu majlis, dalam untuk kanak-kanak, untuk orang dewasa, untuk warga emas? Sukan neka. Bagus, pandai. Ini sukan neka. Sukan neka ini biasanya diadakan pada family day, contohnya dalam majlis hari keluarga, sambutan hari keluarga, okey, yang melibatkan pelbagai jenis peserta, kanak-kanak, remaja, orang dewasa, warga emas, semua boleh sertai sukan neka ini. Ini dikenali sebagai telematch dalam bahasa Inggeris. Telematch, sukan neka, telematch ni samalah. Okey, sama. Dia maksudnya aneka. Daripada perkataan aneka. Aneka maknanya pelbagai jenis sukan. Aneka maknanya pelbagai. Okey, pelbagai jenis sukan diadakan untuk masyarakat. Tengok, ini satu jenis sukan yang boleh diadakan di tepi-tepi pantai, tepi sungai. Okey, untuk sambut hari keluarga. Okey, untuk pada masa cuti. Okey, untuk aktiviti lah, sebarang aktiviti yang dapat diadakan untuk anggota-anggota masyarakat. Untuk kanak-kanak macam acara meniup balon untuk kanak-kanak ataupun lari dalam guni. Semua ni bukan sukan tahunan sekolah. This is not the real sports. Okay, these are just uh, telematch. Okay, it's not extreme sports or normal sports. Okay, simple sports lah yang boleh diambil bahagian oleh kanak-kanak yang kecil pun. Macam guna span, ambil air, masukkan dalam botol. Okay, ini adalah aktiviti-aktiviti yang dapat disertai oleh semua lapisan masyarakat, termasuk orang dewasa. Ini ialah makan apple. Asha pernah buat latihan ini ataupun acara ini? Asha pernah tak sertai sukan makan apple macam ni? Apple digantung, kamu kena makan apple. Jadi inilah acara sukan yang kita nak bincangkan hari ini. Sukan neka. Okay? Ataupun melukis dengan menutup mata. Tutup mata, lepas tu kena melukis. Ini semua acara-acara yang menarik dan sudah pasti di penghujung rancangan ada pemberian hadiah, pelbagai jenis hadiah diberikan kepada para peserta yang memenangi, peserta-peserta ataupun kumpulan peserta, pasukan-pasukan yang memenangi pertandingan-pertandingan yang diadakan. Dan jamuan lah sebelum bersurai, semua para pengunjung akan dihidangkan jamuan
untuk sama-sama makan, beramah mesra, okey, mengenali antara satu sama lain. Jadi program-program seperti ini banyak manfaatnya. Okey, sekarang tulis soalan ni dalam buku kamu. Kita nak buat satu karangan penulisan yang berkaitan dengan sukaneka. Okey, ini karangan keperihalan. Keperihalan maknanya karangan cerita. Kamu kena ceritakan, gambarkan. Okey, masyarakat di kawasan tempat tinggal kamu telah mengadakan satu acara sukaneka. Gambarkan suasana acara sukaneka tersebut. Okey, teruskan. Salin soalan. Kita akan gunakan teknik-teknik Cikgu Sugus untuk mencari idea bagi karangan ini. Selepas kita dapat idea, kita akan tulis bersama-sama satu karangan yang lengkap. Salin soalan dulu. Alvin, are you there? Yes, sir. Okay, Alvin. Varuna, are you there? Yes, sir. Okay, Pristi, are you there, Pristi? Yes, sir. Okay, Pristi, kamu dari mana? Where are you from, Pristi? Kapong. Oh, you're from Kepong. Sekolah mana? Uh, Petaling Jaya. Sekolah di SK Petaling Jaya. No, SKTM. Okay. Hey, Shan. Hey, Shan, are you there? Yes, teacher. Ya, hey, Shan, kamu sekolah mana, hey, Shan? SGKC Connaught 2. Connaught, ah? Hmm. Okay, Ceras lah. Ya. Okay, kamu dari Ceras. Okay, mari kita teruskan. Okey, soalan ni kata masyarakat di tempat tinggal kamu. Jangan pergi tulis murid-murid sekolah, guru-guru. No, no, no. It's not about murid or sekolah. Sebab program ini tidak diadakan di sekolah. Don't think about school, okey? Ini untuk masyarakat di tempat tinggal kamu telah mengadakan satu acara sukaneka. Saya tadi dah tunjukkan banyak image ataupun gambar sukaneka. So, tujuan kamu sekarang, tujuan penulisan ialah gambarkan suasana acara sukaneka tersebut. Okey, untuk tulis karangan keperihalan ni. Okey, ini adalah karangan cerita. Okey. Karangan kamu nak Teacher, bercerita. I wasn't done the other one yet. Okey, tuliskan kamu akan bercerita, kamu akan gambarkan suasana apa yang berlaku pada hari sukaneka itu diadakan. Jadi kamu kena bagi gambaran yang menyeluruh, gunakan perkataan-perkataan yang tepat, kamu perlukan banyak idea. Okay, bukan senang nak tulis karangan macam ni. Okey, semua dah habis salin? Siapa yang lambat salin? Screenshot dulu. Siapa lambat salin, screenshot. Nanti kamu boleh salin dalam buku kamu. Always, if you're a slow writer, you may screenshot first. Okey, seperti saya katakan tadi, ini storytelling. Okey, karangan ini karangan bercerita. Teacher, I wasn't done screenshot yet. Almost done. Okay, faster. Screenshot is the first thing you must do before writing. Okay, you got a slow writer. Saya tunjuk je slide baru. Kamu ya slide yang penting lah, not everything. Okay, yang penting kamu screenshot dulu. Done. Okay, bagus. So saya ulangi soalan kita hari ini ialah masyarakat di kawasan tempat tinggal kamu telah mengadakan satu acara sukaneka. Gambarkan suasana acara sukaneka tersebut. Itu yang kita nak jawab hari ini. Okey. Dan ini adalah karangan keperihalan, karangan bercerita. Okey, jadi kamu kena ada imajinasi yang baik untuk menggambarkan apa yang berlaku dalam proses storytelling ini. Okey, untuk
kamu bercerita dengan baik, cikgu dah ajar pelbagai teknik, cikgu berikan thinking tools, where you can think in BM and generate ideas, enough ideas to write the karangan. Okay, apa teknik yang kita selalu buat untuk karangan cerita? Teknik mnemonik dan teknik 5.2. Okey, mnemonik kurang sesuai untuk cerita, walaupun boleh digunakan. Apa satu lagi teknik? Teknik 5.2. 5.2. Okey, teknik 5.2 amat berguna untuk kita dapatkan idea bagi sesuatu cerita. Kita nak bercerita. Macam hari ini, kita nak cerita tentang suasana sukaneka yang diadakan di tempat anda. Okay, teknik 5.2 ialah teknik menanya soalan. Teknik yang amat sesuai untuk bercerita. Teknik ini berkaitan dengan menanya soalan dan mencari jawapan. Soalan seperti apa, siapa, bila, di mana, bagaimana, mengapa, berapa, peribahasa, kalau ada simpulan bahasa atau penjodoh bilangan yang baik, kita senaraikan dulu sebelum kita mula menulis cerita ini. Okay, a good storytelling definitely must tell what actually happened, who was involved, when, where, how, why, how many people were there, how much time was spent, all these things must be there in a good story. Jadi saya minta kamu senaraikan dulu idea kamu berdasarkan teknik 5.2 ini, senaraikan idea kamu. Lepas tu semua idea itu dapat dipergunakan untuk menulis karangan yang lengkap. Okey? Alright, sekarang saya nak kamu buat teknik 5.2. Buka buku semua, tuliskan dalam buku kamu. Saya nak kamu berikan jawapan untuk apa, siapa, bila, di mana, bagaimana, mengapa, berapa. Jika boleh tambah peribahasa atau simpulan bahasa atau penjodoh bilangan yang istimewa. Anything. Okey. Apa cerita kita hari ini ialah acara sukaneka. Okey, tuliskan. Siapa dah siap boleh kongsi jawapan kamu. Siapa pelajar baharu hari ini? New student today? Saya cikgu Darshan, Okay, Darshan pelajar baru. Darshan dari mana? Johor Bahru, Oh, baru, ha? Okey. Kamu sekolah kebangsaan? SKC Tebrau, Okay. Sri Tebrau. Di Tebrau. Okey, okey. Teruskan, salin. Cikgu, kita kena tulis karangan dulu ke? Tak perlu tulis karangan. Jawab soalan saya dulu. Nak tulis karangan perlukan idea kan? Sekarang kita cari idea dulu. Siapa? Siapa yang terlibat dalam sukan itu? Tuliskan dengan jelas. Di mana sukan itu diadakan? So all this information will help you to write a solid, complete essay. Okey, siapa dapat idea untuk siapa? Saya ada cikgu. Saya cikgu. Alvin? Alvin or Disney? Ya, Ya, Alvin, apa idea kamu? Siapa? saya dan keluarga. Kamu dan keluarga. Not very good
Not very good, Alvin. Not very good. This is not only about your family, no. Okay, Denishta. Siapa can I tell? Ya, Denishta. Masyarakat. Masyarakat. Okay, bagus. Denish. Penduduk kawasan. Penduduk. Okey, kamu boleh kata siapa di sini? Kamu boleh kata penduduk. Okey, kamu boleh kata siapa? Okey, siapa ni kamu boleh kata penduduk. Penduduk. Taman. Apa taman kamu? Apa nama taman kamu? Apa nama tempat tinggal kamu? Taman Siri Damai. Taman Tekali. Taman apa? Tekali. Tekali. Kat mana tu Taman Tekali? Tekali. Ya. Okey, kat mana Taman Tekali? Taman Puchong Tekali. Oh, Taman Puchong Tekali. Okey, katakan penduduk Taman Puchong Tekali ataupun Taman Tekali Puchong. Okey. Jadi ini be specific and don't ever say saya dan keluarga. The program doesn't involve only you and your family. Involve the whole penduduk, everyone. Okey. Penduduk Taman Tekali. Bila diadakan? Contohnya bila diadakan? Tengok, apa kita dah dapat satu ayat? Acara sukan nikah. Siapa kita dah dapat satu ayat? Bila kita akan dapat satu lagi ayat? Ya, Santosh. Pada cuti sekolah. Pada cuti sekolah. Okey. Kebanyakan program di negara kita diadakan pada hari apa? Hari apa the best day to have program? Sabtu. Pada hari? Ahad. Sabtu. No, pada hari Sabtu is the best. Why Saturday is better than Sunday? Because after Sunday is school. Sunday school lah. Wah, in Johor Sunday school kan? Negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Hari Ahad, hari sekolah tau. Jadi pada hari Ahad not very good lah. Okay, pada hari Sabtu. Seluruh Malaysia cuti sekolahnya pada hari Sabtu. Semua negeri cuti hari Sabtu. Kamu tahu setengah negeri cuti hari Jumaat dan Sabtu. Ada yang cuti macam di Kuala Lumpur, kita cuti Sabtu dan Ahad. Tapi hari Sabtu whole Malaysia cuti. So this is the best day lah you can use. Okay, di mana kita nak adakan? Di mana nak buat program ni? Padang. Padang. Di Padang Mainan. Padang permainan. Bagus. Di padang permainan ataupun di taman rekreasi. Okey, boleh. Okey, untuk bagaimana kamu kena terangkan bagaimana penduduk dibahagikan, diagihkan. Okey, bagaimana program itu diadakan. Apakah jenis-jenis sukan. Okey, jenis-jenis sukan yang dipertandingkan. Okey, apa jenis sukan yang dipertandingkan? Lumba lari. Saya tunjuk tadi. Okey. Tarik tali. Tarik tali. Okey, acara tarik tali. Lagi? Lumba lari. Lari bukan lari biasa. Lari dalam apa? 100 meter. No. Lari 200. Lari dalam guni. Bukan lari biasa. Lari biasa-biasa kita tak mau. Ini untuk keseronokan. Okey, ini bukan untuk sukan tahunan sekolah. Okey, Timbang pundi kacang. ya, meniup apa tadi? Saya tunjuk gambar apa? Meniup belon. Okey. So semua jenis sukan ini kamu boleh diberi contoh sebagai bagaimana. Jadi setakat ni kamu tengok kita guna teknik 5.2, kita dapat idea apa, siapa, bila, di mana, bagaimana. Lepas tu kamu fikirkan juga mengapa sukan ini diadakan. Why this program? What for? Okay. Berapa orang ambil bahagian? Be specific. You cannot say beberapa orang. You boleh kata lebih 40 orang, lebih 50 orang ambil bahagian. Siapa tu? Terdiri daripada siapa? Kanak-kanak, warga emas. Okay. You boleh tambah lagi ya. Siapa ni? Siapa ni? Daripada kanak-kanak sampailah kepada kanak-kanak. Kamu boleh kata kanak-kanak ambil bahagian. Juga bahagian diambil oleh orang dewasa dan warga emas. Don't forget warga emas. Warga emas maknanya siapa? Orang tua. Grandma, grandpa. Grandmother, grandfather, grandma, grandpa, orang tua. Mereka yang sudah tua, yang they are already in their golden years, we call them warga emas. Okay?
Okey, mengapa diadakan program macam ni? Untuk mengeratkan hubungan antara penduduk. Very good, excellent. Apa perkataan yang bagus kita belajar untuk hubungan? Mengeratkan apa? Mengeratkan silaturahim. Bagus, silaturahim. Okay, that's the best word, mengeratkan silaturahim. Okay, berapa orang ambil bahagian? Lebih? 50. Lebih 50 peserta lah. Kita kata lebih 50 peserta mengambil bahagian. Berapa lama projek ni? How many hours? Boleh kita letak berapa entrance fee? Entrance fee, yes, can. Why not? Berapa tu berkaitan dengan entrance fee. Normally for this we want to give them free. Okay, free attendance. Nak letak pun boleh. Okay, yuran pendaftaran. Berapa nak, boleh juga. Okay, berapa jam? Program kamu ni berapa jam? 2 jam. 3 jam. 3 jam lah, 2 jam tak cukup lah. Okay, 3 jam. Selama 3 jam. Kamu boleh kata program ini berlangsung selama 3 jam. Okay, ada tak penjodoh bilangan yang sesuai? Ada tak penjodoh bilangan yang boleh digunakan? Orang. Peribahasa yang boleh digunakan. Peribahasa yang boleh digunakan. Ini tentang masyarakat. Kamu kata mengeratkan silaturahim. So, apa peribahasa untuk masyarakat? Kehidupan bermasyarakat, kerjasama. Bagai aur dengan tebing. Very good, excellent. Bagai aur dengan tebing. Kita boleh guna peribahasa ataupun perumpamaan bagai aur dengan tebing. Itu menandakan kerjasama. Okay, kamu nak guna peribahasa lain pun boleh juga, macam bersatu teguh. Okey, penduduk di suatu tempat mesti hidup bersatu, bersatu teguh, bercerai roboh. Okey, inilah cara kita mencari idea bagi menulis satu karangan cerita. Okey, dengan menggunakan teknik 5.2. See, I'm forcing you to think in BM, to come up with ideas in BM. And related to the topic. We will never go out of topic. Sebab soalan-soalan ini, kalau kamu tanya, impossible you will go out of topic. Ya, sebab kamu tanya soalan, apa yang berlaku? Acara suka nikah. Okay, siapa terlibat? Penduduk Taman Tekali. Nak terangkan siapa mereka ni dengan lebih mendalam, kita boleh guna yang mengambil bahagian terdiri daripada peserta-peserta terdiri daripada kanak-kanak, remaja, orang dewasa dan warga emas. Bila diadakan? Pada hari Sabtu. You cannot say one day lah ataupun pada cuti sekolah. Bila cuti sekolah tu? Okey. Lebih baik kita spesifik. Biasakan diri tulis pada hari Sabtu. Kebanyakan program di negara kita memang pun diadakan pada hari Sabtu ataupun Ahad. Di mana? Padang permainan, tempat Taman Tekali lah. Ada padang permainan kan? Di situ diadakan. Bukan di sekolah. Topik bukan sekolah. Jangan salah faham. Topik bukan sekolah. Sebab tu tak ada perkataan murid-murid. Tak ada perkataan guru-guru di sini. Okey? Bagaimana? Acara apa? Tarik tali diadakan. Lari dalam guni. Meniup belon. Peserta-peserta dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan dan pasukan. Mereka bertanding dengan bersungguh-sungguh. Semua tu menjawab soalan bagaimanakah. Okey, mengapa diadakan? Mengeratkan silaturahim. Ada tak isi lain selain mengeratkan silaturahim? Can this kind of program reduce people's stress? Stress level can go down? Yes. Yes, right? So, kamu boleh kata untuk mengurangkan stres penduduk. Ingat, stres ejaan dalam bahasa Melayu, 1S saja. Okay? Mengurangkan stres ataupun tekanan. Okay? Mengurangkan stres ataupun tekanan, turut menjawab soalan why. Mengapa? Why this program? Untuk eratkan silaturahim dan menguruskan ataupun kamu boleh kata mengurangkan. To reduce stress. Mengurangkan stres. Terusnya, berapa orang? Specific. You cannot say beberapa peserta ambil bahagian. No, we have to be specific. Because we were there in the program. Okay, selama berapa jam? 3 jam, 4 jam. Logik. 2 jam tak cukup kalau nak buat telematch ni. Peribahasa bagai aur dengan tebing, bersatu teguh, bercerai roboh. Jadi inilah cara
kita berfikir bagi mendapatkan idea untuk sesuatu karangan yang berkaitan dengan keperihalan ataupun cerita. Cikgu, apa itu bercerai roboh? Bercerai roboh maknanya ini dalam bahasa Inggeris ini dikenali sebagai together we stand, divided we fall. So as a Malaysian society, we must stand together, don't fall apart. Bercerai maknanya kita berpisah. Which is good, bersatu atau berpisah? Bersatu. Bersatu kan, kita semua nak hidup bersatu padu, bukan bercerai-berai, okey? Jadi itulah maksud peribahasa ini tentang perpaduan. Maksudnya tentang mengukuhkan perpaduan kerana perpaduan ini penting kerana hanya dengan bersatu kita hidup teguh. Kalau kita bercerai, kita akan roboh sebagai satu masyarakat dan negara. See, thinking in BM. Okay, writing in BM, speaking in BM. Of course, on and off we speak English in the class. Don't worry. Okay, I just want to make you people feel comfortable. Okay, some of you, your English are so dominant. I don't want to discourage you. You can still talk in English in our class. Slowly we can change. Tapi ketika kita buat kerja, tengok semua dalam bahasa Melayu. Kita tulis dalam bahasa Melayu. Kamu memang sebelum kamu tulis, kamu dah berfikir pun dalam bahasa Melayu. So this is the way we learn. We learn to think, write, and speak professionally in BM. So we get good ideas to write karangan. Dan kita ada teknik untuk berfikir. Thinking tools memang cikgu bagi untuk kamu. Okay? Thinking tools memang cikgu bagi untuk kamu.